tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang Nak buat ke mana ni? Apa susah? Izi Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Izi Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anda Ramadan ini bersama Izi Korban. Untuk maklumat lanjut, layari izikorban.org. Izi Korban, akikah korban tanpa sempadan. Rancangan Pesona di Zahra ini dimudahkan kepada anda oleh Izi Korban. Laksanakan akikah anak anda Ramadan ini dan dagingnya akan diagihkan kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Layari izikorban.org untuk maklumat lanjut. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di IKIM untuk rancangan pertama hari Isnin. Tak lain tak bukan kita bersama menerusi rancangan Pesona di Zahra. Kita dah pun bersama di hujung talian Ustaz Muhammad Abdul Alamin yang jauh tu kat Syria. Allahu Akbar. Moga Allah berkati Ustaz dan juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Ustaz, buat apa jauh-jauh Ustaz? Ada apalah pekerjaan juga. Apa bekerja? Saya dalam misi bantuan untuk ke bumi Syam iaitu Syria, melihat maknanya kemah-kemah dan juga membantulah sebenarnya dalam bulan Ramadan ya. Boleh ikuti perjalanan saya dekat IG saya Ustaz Amin. Nanti insya-Allah saya akan update hari ke hari dan masa ke masa insya-Allah. InsyaAllah, pastinya insyaAllah. Dan penting hari ini kita dalam Pesona di Zahra kita masih meneruskan lagi silibus kita Ustaz tentang pengurusan emosi. Tapi kali ini kita bawakan untuk episod yang kedua, pengurusan emosi Ramadan dan pengurusan emosi. Jadi apa yang akan diuruskan pula Ustaz bila dah sampai kat bulan Ramadan ini Ustaz? Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dirahmati Allah, dijikayati seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, maknanya Pesona Zahra bersiaran daripada Turki dan Syria. Maksudnya international kita ni ya. Wah gitu. Ya Ustaz. Daripada laut, daripada Spain, daripada kali ini daripada Syria. Tapi apa pun alhamdulillah dengan teknologi yang ada Allah bagi peluang untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Maksudnya ambil pen, catat, mudah-mudahan memberi manfaat insya-Allah. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian kan. Maknanya kita kongsi pada hari ini bulan Ramadan dan dalam Pesona Zahra kita kongsikan pengurusan emosi ya. Maksudnya pengurusan emosi dan maknanya hari ini kita nak tengok bagaimana bulan Ramadan itu adalah bulan untuk kita mendidik diri kita. Salah satu apa yang kita didik adalah emosi kita maknanya apa yang ada dalam kita dan benda itu sangat penting ya. Okey. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian emosi ni adalah apa yang memang kita ada. Dia berbeza sesama manusia. Kita bincang sebelum Ramadan kan, maknanya secara kategori dia ada emosi ni berbentuk apa yang kita tunjuk. Kan? Kita belum habis lagi bincang 12 emosi, tapi maknanya banyak dah mana kita dah start faham kan. Ada orang yang tunjuk kasih sayang dia tinggi. Dia suka loving, dia suka show kan, mana dia suka tunjukkan dan juga satu dimensi yang lain, ada orang yang perlu dia tinggi. Contoh kalau anda kata ada orang yang kasih sayang, dia perlu tinggi walaupun dia tak menyebut, walaupun dia tidak menyatakan, tapi perlu tinggi. Jadi emosi ni dia ada dua dimensi.
satu apa yang kita tunjuk, satu apa yang kita perlu. Jadi daripada dalam kita mengurus maknanya emosi kita, ini benda yang sangat penting untuk kita faham. Maknanya emosi ada dua bentuk, satu bentuk yang kita tunjuk, satu bentuk yang kita perlu. Belum tentu kita tunjuk tu kita perlu. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang kita bincang dah salah satu emosi pengiktirafan, kan, ataupun maknanya ada orang yang dia tunjuk tinggi, dia suka, dia mudah ucapkan terima kasih, dia mudah untuk menghargai orang lain, kan. Tapi kadang-kadang perlu dia rendah. Kalau dia sendiri orang tak ucap terima kasih, dia pun tak kisah, kan. Tapi ada orang yang perlunya tinggi. Kalau orang tak ucap terima kasih, tak hargai dia akan terasa, kan. Yang maknanya bila sebut mengenai emosi, kita bincang mengenai dua bentuk, dua dimensi. Satu apa yang kita tunjuk, satu apa yang kita perlu. Okey. Dan emosi ni, Biba, kakak, ayah-ayah saya sayangi sekalian, ada benda yang inborn. Inborn ni makna lahir-lahir kita memang ada emosi itu. Sebab itu kadang-kadang anak-anak kita, katakan contoh, emosi tunjuk sayang. Ada anak-anak kita yang daripada kecil dia dah pandai dah ambilkan mak dia air, ambilkan maknanya bapak dia punya kain, baju ke, dia pandai dah. Dia tak perlu diajar-ajar kadang-kadang. Kan? Ada emosi yang perlu dibentuk. Maknanya bila kita belajar, kita cuba bentuk. Sebab tu kalau kita lihat banyak hadis-hadis Nabi SAW, maknanya disuruh kita untuk maknanya membentuk kebiasaan. Contoh katakanlah Nabi SAW suruh kita menziarahi orang sakit. Itu adalah satu aktiviti yang kita disuruh tunjukkan. Ucapkan salam. Absyus salam bainakum. Satu aktiviti yang disuruh kita tunjuk. Mana kita belajar. Ada orang yang memang dia mesra, mana tak payah disuruh-suruh pun dia pandai menyapa orang. Ada orang yang kena diajar, dibentuk. So, pada pagi berbahagia ni, saya nak kongsikan bagaimana bulan Ramadan sebenarnya adalah satu bulan untuk membentuk tabiat emosi dalam diri kita bagi orang yang mungkin tak ada. Ataupun orang yang dah ada nak lebih tinggikan, ataupun mungkin nak rendahkan. Maka kadang-kadang ada orang terlalu tinggi sesuatu emosi tu sampai tidak realistik. Contoh katakan emosi sayang dia terlalu tinggi, perlu terlalu tinggi sampai tak realistik. Sampai melahirkan cemburu yang buta lah, buta tuli cemburu. Saya pernah jumpa dia kat ITS, satu orang datang, Ustaz, isteri saya ni Ustaz punya cemburu Ustaz. Sampai dia rasa macam semua perempuan nak kat saya dan semua perempuan saya nak. Punya cemburu dia sampai dia rasakan pada semua perempuan nak kat saya, semua perempuan nak kat dia dan semua perempuan dia nak. Apa nak kita tak ada taste ke Ustaz? Sambung pula tu. Cuba ayat terakhir tu sebut ke depan bini tu. Berani ke? Berani ke? maksudnya kita tak ada taste ke? Wah, main bang. Okey. Jadi maknanya hari ini kita nak tengok bagaimana tarbiyah Ramadan. Kita biasa dengar Ramadan adalah bulan tarbiyah. So, salah satunya saya nak fokuskan benda kecil. Macam minggu lepas kita bincang mengenai tarbiyah deria, kalau kita ingat macam mana deria kita tu dan bulan Ramadan. Jadi maknanya kali ini kita bincang bagaimana pembentukan emosi, terutamanya emosi yang bukan inborn kita, emosi yang bukan daripada lahir-lahir kita ada. Macam mana kita nak membentuk emosi itu. Lebih baik kata tuan-tuan sekalian, untuk membentuk satu tabiat emosi, terutamanya bagi kita orang yang mudah sedih, orang yang mudah anxiety, dia perlukan emosi yang perlu dibentuk. Orang yang mudah depression, maknanya dia perlukan emosi yang dia perlu bentuk benda tu sebagai tabiat dia, sebagai inborn tak ada, maksudnya itu sebagai tabiat dia. Orang yang terlalu OCD ni maknanya ada repetitive belief, maknanya dia suka ulang-ulang benda, basuh tangan tu basuh, ambil uduk tu basuh. Maknanya dia ada OCD kita panggil kan, susun kecil warna sama. Maknanya ada benda yang perlu dibentuk satu emosi tu. Okey. Emosi ni macam mana cara nak membentuk? Dia ada 3 syarat dia atau 3 cara dia dalam Islam Ada 3 cara dia. Maknanya macam mana kita nak membentuk sesuatu emosi yang bukan inborn kita. So maksudnya diajarkan kepada kita, kalau kita boleh ada hadis Nabi SAW, kita boleh tengok rahsia-rahsia di sebalik perkataan Nabi SAW itu. Ada 3 cara bagaimana kita nak membentuk emosi, terutamanya yang bukan inborn kita. Okey, cara yang pertama. Cara yang pertama adalah kita terlibat ataupun kita maknanya bersama-sama dengan sesuatu benda
yang mengeluarkan emosi itu. Okey, mana satu-satu aktiviti yang dia akan keluarkan emosi itu. Kemudian kita belajar cara untuk kontrol dia. Okey, maksudnya buat satu aktiviti-aktiviti yang keluarkan emosi itu. Okey, saya sebagai contoh DJ IT bulan Ramadan DJ IT biasa tak dengar. Ni lagilah DJ IT biasa dalam bulan Ramadan bersama ramai ustaz di IKIM kan. Biasa tak dengar DJ IT ustaz kita sebut Ramadan adalah bulan yang akan membuat kita sabar. Biasa tak dengar benda tu. Sangat Biasa biasa. tak dengar? Alhamdulillah. Sangat biasa kan. Alhamdulillah. Ramadan ni bulan yang sebab dia konon-kononnya kita lapar je, kita tak larat nak marah. Kita tak larat nak marah. Kononnya kan. Bukan sebab kena bersabar Ustaz ya. Sebab tak larat nak marah. Sebab tak larat nak marah. Tapi sebenarnya ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, realiti dia sebenarnya bulan Ramadan bulan yang membuatkan orang mudah jadi marah. Sebab apa? Orang lapar dia mudah emosi. Orang lapar dia mudah jadi marah. Saya pernah duduk di Pakistan 3 tahun. Arwah ayah saya dia hantar saya buat hafalan Quran di Pakistan 3 tahun. Bulan Ramadan paling banyak bergaduh. Saya pernah duduk di negara Arab. Kan? Saya selepas habis saya punya BA pertama dekat Universiti Malaya, saya pergi masuk ke Universiti Al-Azhar. Ustaz Rushdi Al-Jauhari itu best saya. Ustaz Halim Hafiz, Ustaz Hafiz Mansur, itu semua sama-sama semua geng-geng rumah Johor kita panggil dekat Hayu Thamin, dekat section 9 section 8 dekat Kahirah tu. Okey, negara Arab paling banyak bergaduh. Saya berada di Syria, berada di Turki kali ini, ujung Turki sepadan Syria, paling banyak bergaduh. Habis itu macam mana satu falsafah yang mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang kita jadi sabar sebab kita lapar, kita punya nafsu, jadi kita tak larat nak marah. Kenapa kita jadi maknanya lagi mudah lagi mudah kita maknanya beremosi dan bagi mudah bergaduh, paling banyak bergaduh. Itu realiti dia. Rupa-rupanya sebenarnya bulan Ramadan bulan yang kita jadi lapar dan secara kemanusiaan kita mudah marah. Ketika keluar marah itulah kita belajar untuk kontrol. Jadi maknanya belajar untuk kontrol. Jadi maknanya mengurus emosi. Tengok bulan Ramadan punya hikmah kan. Antaranya adalah mengajar kita menjadi sabar. Sebab apa? Kita keluar marah itu. Biar rasa kesakitan marah itu. Jangan kita deny. Jangan kita menafikan marah itu. Memang marah ni, tapi kita belajar untuk kontrol. Makin banyak kita belajar, makin banyak benda itu keluar, makin banyak kita dapat mengurus emosi kita. Okay. Jadi syarat pertama untuk emosi ini adalah kita terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang akan mengeluarkan emosi kita itu. Maka ketika itu kita belajar untuk kontrol. Saya ambil dulu maknanya marah. Maknanya kita memang saja je trigger marah tu. Maknanya kita masuk dalam zon marah tu lah maksudnya. Ya, maksudnya bulan Ramadan memang lapar. Sikit-sikit benda pun, isteri lambat hidang pun jadi marah. Anak bising, kita penat nak tidur pun jadi marah. Kita beratur dekat bazar Ramadan tu kan, berpanjang-panjang kan. Jadi marah, tak kerti buat cepat sikit ke ni. Kalau macam ni tak faham niaga. Kan? Maksudnya jadi marah. Kan? Orang potong parking kereta jadi marah. Kan? Sebenarnya memang dia mudah untuk keluar benda itu. Kan? Tapi kenapa falsafah Ramadan menjadikan kita sabar? Kenapa? Ketika keluar itulah kita belajar untuk kontrol. Sebab dalam kita mengurus emosi, ibu akak ayah saya sekalian, kita tidak akan berjaya mengurus emosi semata-mata dengan ilmu. Dia kena latihan, daripada dalam bahasa Arab tarbiyah. Sebab tu Ramadan bulan tarbiyah, Ramadan bulan kita belajar mendidik diri. Kan? Daripada sudut kita kecilkan hari ini adalah emosi kita, benda tu biar keluar. Bila kita keluar, kita belajar cara mengurus. Itu benda penting. Kan? Sebab semata-mata ilmu kita tak akan dapat mengurus. Kan? Saya kan di JKIT, kalau saya tak ada kuliah, saya suka untuk duduk kuliah orang lain. Saya suka. Saya duduk belakang, saya catat ilmu kan. Sebab pertama ambil kelebihan majlis ilmu tu. Yang keduanya maknanya banyak benda kita tahu, banyak benda kita tak tahu. Saya suka duduk kuliah orang lain. Okey, satu hari ada satu orang ustaz kan. Dia mengajar waktu tu alhamdulillah tasawuf kan. Oh, sabarlah. Kita hidup ni kena sabar.
fasabrun jamil kan. Tapi lepas solat maghrib tu, isyak tu dia ada program forum tempat lain. Dia mengajar sabar. Ketika keluar nak pergi ke program lain, kereta dia kena block. Tin, marah dia. Kenapa ni tak kerti parking ke tempat lain kan? Ustaz sabar, Ustaz. Apa sabar, saya dah lambat ni. Kan? Okey, maksudnya Pasal ilmu- Jamil Ustaz. Sabar Jamil. Ilmu bagus. Tapi emosi kena tarbiyah kita panggil. Kena keluarkan benda itu dan kita rasakan kesakitan benda itu. Kena belajar untuk mengurus. Kan? Itu bukan cerita Ustaz saja. Kita lah yang dengar pasal ceramah sabar ni berapa banyak. Suami punya sikit buat hal kami melenting lagi kat. Oi. Kan? Baru balik kelas tasawuf. Abang ni tak kerti lambat saya tunggu tau. Penatnya. Baru belajar baru keluar kuliah tasawuf kot. Tak sampai rumah pun lagi. Tak sampai rumah lagi. Catatan tu kalau ikut macam dakwah tu belum kering lah, kat buku tu belum kering lah. Kita kena bersabar. Belum kering lagi catatan tu. Tapi kita tu maksudnya kena keluar. Jadi bulan Ramadan, bulan tarbiyah dikeluarkan kan. Dan banyak lagi emosi-emosi, kita bertanya. Kita jumpa sebentar lagi. Selepas ni kita akan macam mana, apa lagi yang kita boleh buat untuk kita belajar mengawal emosi. Teman-teman, kita masih lagi dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat ketika. Untuk anda yang mengikuti secara langsung di FB IKIM FM saat ini, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat perkongsian menerusi pengurusan emosi dan juga Ramadan ini, insyaAllah. Untuk anda yang ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Kafi, ya Allah ya Hafiz, ya Allah ya Syafi, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Kafi, ya Allah ya Hafiz, ya Allah ya Syafi, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Wafi, ya Karim anta Allah, ya Allah ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Izi Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Izi Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anda Ramadan ini bersama Izi Korban. Untuk maklumat lanjut, layari izikorban.org. Izi Korban, akikah korban tanpa sempadan. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Pesona Nizara kembali bersiaran bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin yang berada di bumi Syria untuk Ramadan dan pengurusan emosi. Ini merupakan siri kedua untuk skop Ramadan dan pengurusan emosi. Alhamdulillah. Dan tadi Ustaz nak kongsikan dengan kita satu daripada 3 bentuk bagaimana nak bentuk emosi sebenarnya kan. Kena pergi ke tempat itu, kena masuk ke dalam situasi itu supaya kita tahu kalau kita rasa boleh ke kita kawal emosi itu kan. Jadinya kita nak sambung lagi Ustaz untuk 2 yang baki. Silakan Ustaz. Okey, saya sambung sikit yang pertama kan. Sebab tu kalau ikut dalam bulan Ramadan ni disuruh banyakkan bersedekah. Kenapa bersedekah? Tengok sendiri orang yang susah. Kan? Kita suruh anjurkan buka puasa. Tengok orang yang makan yang memang tak ada makan. Kita biasa tengok makan orang yang banyak makan. Akhirnya berlaku pembazian. Ini makan yang memang tak ada makan. Saya di Syria ni, ya Allah. Anak yatim, orang susah. Orang yang masih duduk di kemah tau. Kan kita cerita, saya biasa buat bantuan ke Palestin. Kali ni ke Syria. Orang yang masih duduk di kemah, boleh bayang tak? Duduk di kemah lagi, duduk kat situ. Anak-anak kecil-kecil, suami meninggal. Macam mana nak buat? Kerja tak ada. Padang pasir. Kerja tak ada. Ada orang yang kadang-kadang dia nak kerja. Ada orang kadang-kadang nak kerja tapi kerja tak ada. Bayangkan macam mana. Makan setiap butir roti. Sebesar roti tu makan dengan sungguh-sungguh tu. Nak nangis saya. Saja je kontrol macho biar nampak macho. Jadi maknanya kenapa disuruh kita untuk terlibat dengan benda macam tu? Biar merangsang emosi-emosi yang contoh sayang, emosi maknanya sumbangan kan? Sumbangan, mana emosi-emosi yang demikian itu. Lepas tu, kita di Malaysia terlibatlah dengan pengajuran buka puasa, dengan pengajuran pergi rumah anak yatim, rumah kebajikan dan sebagainya. Contoh macam begitu juga, terlibat dengan aktiviti macam saya sebut ni, aktiviti yang mengeluarkan emosi itu, kalau macam dalam sukan, memanah, berenang dan juga berkuda. Satu bentuk sukan yang kita terlibat dengan emosi itu. Macam mana, apa tu takut. Takut berenang tengah-tengah tengok apa tu takut kan, maknanya memanah apa tu maknanya mengawal rasa excited sebab kita kena terus hebat tak kena alah kan, maksudnya memanah tu kan Dia berlawan dengan diri sendiri sebenarnya tu. Ya, dia mana keluarkan berkuda sama juga leadership. Macam mana kita nak kontrol kuda tu biar ikut cakap kita. Dia bukan motor dia kuda. Kita suruh ke kanan belum tentu dia nak ke kanan. Kan kita pun geramnya kau ni maksudnya kan. Ini maknanya cara pertama terlibatlah. Dan bulan Ramadan bulan sangat bagus. Kita akan dengan secara tak langsung secara kita kena terpaksa kita panggil terpaksa lah benda tu wajib. Ada orang kadang-kadang terpaksa untuk rasa kesakitan marah tu belajar untuk kontrol. Belajar untuk manage, untuk uruskan benda tu. Okey, itu yang pertamanya, iaitu terlibat. Mana kena keluarkan aktiviti-aktiviti yang mengeluarkan emosi kita itu. Okey. Yang keduanya adalah kena ada pengulangan. Mengurus emosi ni kena ada pengulangan. Pengulangan sampai bila? Sampai kita rasa kelebihan dia. Kan? Ulang-ulang sampai kita rasa kelebihan dia. Sebab tu dalam bulan Ramadan kita ada 30 hari. Umumnya pakar yang mengkaji pasal kejiwaan manusia ni, manusia boleh bentuk emosi selama 21 hari. Tapi bulan Ramadan kita ada 30 hari. Maknanya kita ada lebihan 9 hari. Maknanya 21 hari pun boleh terlibat. Katakan 21 hari itu, dalam tempoh 21 hari keluar 10 sifat marah. Kita belajar kontrol. Kan? Mungkin lebih daripada 10, 20. Mungkin ada antara kita lebih daripada 30. Mungkin sampai lebih daripada itu pun ada. Maksudnya dengan keluar tu hari-hari dia keluar dia belajar kontrol. 21 hari dia dah belajar bagaimana nak kontrol. Ulang sampai rasa manfaat. Nanti dia akan rasa kan aku gaduh dengan bini contohnya. Kan ya aku menang tapi hasilnya aku tidur luar contoh So apa sebenarnya? Apa sebenarnya kita nak ni? Ya kita menang. Tapi
bini tak nak masak sahur kan. Ni cerita kat Baghdad Jadi maknanya so untuk apa kan? So kita sampai kita rasa sabar tu rupanya ada hikmah sebenarnya. Sampai kita rasa kelebihan. So pengulangan tu ulang-ulang sampai kita rasa apa kelebihan dia. So carilah hikmah yang kita boleh cari. Baca Quran ulang sampai rasa hikmah dia. Tenanglah baca Quran ni. Contoh apa lagi kita buat? Kita anjurkan buka puasa. Anjur sampai kita tengok maknanya kita bentuk satu rasa kesiannya. Kita menghargai makanan. Kita takkan membazir-mazir makanan maka kita makan. Kan? Sebab apa? Rasa hikmah dia. Ya Allah, maksudnya kau rezekikan aku, maksudnya rezeki yang bagus-bagus Tuhan. Maknanya ulang. Rukun kedua kena ulang. Sekali tak cukup. Dia kena ulang. Pakar jiwa kata sehingga 21 kali. Kita rasakan keperitan perasaan itu, belajar untuk urus. Kan? Sebab tu bila kita urus sampai nampak hikmah dia. Syarat dia mesti kena sampai rasa hikmah dia, sampai rasa kebaikan. Barulah kita rasa macam seronoknya kan. Baru seronoknya. Selagi mana tak dapat hikmah tu, ulang lagi. Sampai dapat hikmah tu. Contoh hari ni kan. Sampai bila nak bergaduh sama isteri, sampai bila nak bergaduh. Habis dia cik pasal dulu. Yelah, tak kisahlah cik pasal ke, cari siapa cik pasal dulu ke. Kan? Tapi kita akan nampak hikmah. Kalau aku mengalah sebenarnya, lagi harmoni sebenarnya. Nampak hikmah dia. Jadi akhirnya kita belajar untuk mengalah. Kan kadang-kadang kita terlalu karakter kita terlalu keras kan, sampai kadang-kadang kita sangat mementingkan diri kita kan, tanpa menghiraukan orang lain. Maksudnya kita belajar untuk kontrol benda tu. Okey, itu benda yang kedua so ulang sampai dapat hikmah. Jangan sampai tak dapat hikmah. Kalau tak dapat hikmah kita jadi bosan. Apa benda sampai bila ni kan, sampai dapat hikmah dia kan. Dan yang ketiganya, sebagai orang Islam memang kena berdoa banyak untuk Allah bagi kekuatan kepada kita, untuk kita mengharungi saat-saat kita untuk mengurus emosi kita. Jadi bila kakak saya sekalian kan, so doa apa? Doa ni tak kisah, dalam bahasa Melayu pun tak apa. Kadang-kadang kita diajar doa sampai kita rasa doa tu hanya berada di tika sembahyang. Tidak semestinya. Dalam kereta sambil-sambil nampak benda yang baik, berdoa, ya Allah, kurniakanlah aku lebih baik daripada itu. Kan? Tengok katakanlah orang dibagi nikmat, tak salah untuk ya Allah kurniakan aku lebih baik daripada itu, aku lebih banyak bersedekah. Kan? Tak salah doa. Ya Allah, jadikanlah anak aku lebih baik Tuhan. Sambil-sambil bawa kereta, sambil-sambil jalan, sambil kita masak nasi, sambil kita bersahur bersama-sama, doa. Kan? Dan doa untuk Allah bagi kekuatan untuk kita tahan maknanya dalam mengawal emosi kita. Di mana doa tak semesti bahasa Arab. Ada orang kata tak kelas lah Ustaz. Tak ada maknanya bahasa Arab tak ada kan. Tak ada ain. Bahasa Arab ni orang nak nak action ke ain je lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul Ustaz. Macam tu kan. Maksudnya dalam bahasa Melayu pun tak apa. Kalau nak sangat ain tu bubuh kat bahasa Melayu pun tak apa. Tolonglah ya Allah. Kasihani ain lah ya Allah. Mana ain sangat kan. Maksudnya rasakan. Maknanya sampai nampak kelebihan doa. Dan kalau anda kata nak belajar membaca dengan bahasa Arab, saya suka ulang-ulangkan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, diberi kepadanya dua benda. Yang pertamanya, kalau dia berat satu amalan tu, diberi kekuatan untuk buat benda itu. Nak sabar susah. Baca la haula wala quwata illa billah banyak-banyak, diberi kekuatan untuk kita bersabar itu. Dan kalau dah buat benda itu, diberi keikhlasan insya-Allah. Atau kelebihan baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya tiada daya dan tiada kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha agung. Jadi tiga benda untuk berus emosi kita. Dia terutamanya bagi orang yang emosi bukan inborn, bukan lahir. Ada orang di dekat hati lahir-lahir memang penyabar. Memang tak kata apa. Tak ikut aja. Kan? Beruntung orang yang kalau kebetulan dapat suami macam tu. Tak kan. Pun tak ada. Maknanya okey, semua okey je. Beruntung. Tapi tak semua orang macam tu. Tak semua orang dapat suami macam tu. Beruntung orang yang dapat isteri yang memang ikut aja. Tapi tak semua macam tu. Kan? So maksudnya, jadi kalau tak macam tu, kita kena bentuk emosi kita. Kalau kita bukan inborn sabar.
ataupun inborn kita tolerate kepada benda-benda stres ni kurang tinggi. Ada orang inborn dia pada stres ni mana tinggi, dia tak reti stres. Sengih semacam je. Macam DJ kat hati kan. Sengih je kan. Senyum je. So maksudnya ada orang tak, memang kerut, muka kerut. Tak ada apa-apa pun kerut. Apa hal ni? Tak tahulah daun ni. Dia datang mana tak daun? Come on lah. Daun tu tak datang kena angin apa. Pasal daun pun jadi stres kan. Ada orang kadang stres tak pasal kan. Bangun pagi dah stres. Pinggang ni sakit. Sakit aja. Yang dimarah pada pinggangnya sendiri padahalnya tu. Dia tak jaga makan, dia tak jaga kesihatan, pinggang sendiri dia marahnya. Lutut dia sakit. Dah memanglah dah tua kan. Dah berumur. Memanglah macam tu. Ada orang kadang toleransi pada benda tu dia tak tinggi. Mudah marah dia. Ini kita belajar. Kan? Pertamanya, biar terlibat aktiviti itu, rasakan belajar untuk kontrol. Ulang. Yang kedua sampai rasa manfaat dia. Dan yang ketiganya, iaitu dengan berdoa. Berdoa, banyak-banyak supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kekuatan untuk kita mengharungi apa-apa juga yang berat dalam hidup kita, insya-Allah. InsyaAllah. Belajarlah macam mana Ustaz Muhammad kan. Berat tu kat sana kan. Dengan wifi pun hotel yang punya dan sebagainya kan. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah. Senyum je Ustaz kan. Jadi kita nak raikan juga Ustaz. Ramai juga rakan-rakan kita mengajukan soalan Ustaz. Bagaimana Ustaz untuk menguruskan emosi. Contohnya rakan kita Fadlina AM di YouTube channel IKIM kata, Ustaz, bagaimana nak bersabar dengan orang tua yang susah nak terima nasihat dan mudah untuk beremosi. Dah lah susah nak terima nasihat, mudah pula beremosi Ustaz. Okey, kita ni kan center ataupun benda utama dalam hidup kita ni bukan orang lain. Benda utama dalam diri kita adalah bagaimana diri kita memberi reaksi kepada satu benda. Itu benda penting. Sebenarnya 90% hidup kita ni reaksi kita. Orang tu memang macam tu. Okay? So, balik pada soalan akak yang bertanya. Bagaimana Ustaz? Kadang-kadang orang tua ni dalam maknanya emosi tak stabil, tak nak ikut cakap pula. Ini mesti maknanya orang tua maknanya cool. orang tua cool. Orang tua saya contoh kan. Orang tua maksud orang tua malah nak sebut kan kata Piramli tu. Okey. Tapi maknanya bagaimana? Sebenarnya orang tua tu memang dia tetap berada di situ dengan keadaan dia. Kita ni nak memberi reaksi bagaimana? Itu hidup kita. Kan kadang-kadang kita punya expectation terlalu tinggi. Expectation tu tinggi apa? Kita rasa kita tegur orang mesti kita terima. Takkan tak boleh terima, dia dah tua kot, takkan tak faham. Tak, ada orang memang tak boleh terima. Ada orang yang memang walaupun dah berumur pun, dia kena diingatkan secara berulang-ulang baru dia ingat. Memang ada orang macam tu. Bukan orang tua keliling kita saja. Orang tua keliling DJ Kak Yati pun ada begitu. Betul tak Kak Yati? Pernah jumpa tak? kita tak keseorangan dalam maknanya menghandle orang berbagai-bagai. Jadi yang penting 90% dalam hidup kita adalah apa yang kita bagi reaksi pada orang sekeliling. Rendahkan sikit expectation kita, harapan kita, kan? Kita tegur bukan untuk orang berubah. Kita tegur sebab Allah suruh kita menegur dan kita boleh pahala kerana itu. Kan? Nabi-nabi pun tak boleh tegur pakcik dia. Dan pakcik dia Abu Lahab ada nak dengar Nabi mu cakap. Kan? Bukan saja kita. Nabi Yunus tu kaum dia langsung tak berdengar pun. Nabi-nabi lain lagi lah tak berdengar. Kan? Kita diuji macam tu samalah. Kan? Maksudnya bagaimana kita bagi reaksi itu penting. Sebab tu emosi pada sangat penting. Bagaimana kita bagi reaksi kepada sekeliling kita, itulah yang membentuk diri kita. Kan? Maksudnya dalam hari-harian rendahkan sikit expectation dalam hidup kita. Hiduplah dengan masyarakat yang memang maksudnya seadanya, kan? Kita susah untuk mencari kesempurnaan pada orang lain dan kesempurnaan pada expectation diri kita. Sangat susah. Tapi belajar untuk menerima kekurangan orang lain. Wallahualam. Masya Allah, kita pun bukanlah sempurna mana pun sebenarnya Ustaz kan, insya-Allah. Dan kita ada soalan juga di WhatsApp IKIM Ustaz, daripada sahabat kita ni Ramadan Karim Ustaz, katanya bagaimana sebaik-baik amalan istiqamah dalam mempertingkatkan kesabaran Ustaz? Istiqamah ni konsisten, berterusan. Macam saya sebut tadi maksudnya bagaimana sesuatu benda tu kita kena berulang. Dan kita kena faham sebab apa, why. Kenapa kita perlu berada di sini? Kenapa perlu berada dalam situasi ini? Dia sangat bagus. Masa kadang-kadang kita tak tahan. Ada satu orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya tak tahan lah orang kecam saya. Tak tahan kan.
Jadi maksudnya kalau tak tahan ada dua pilihan, sama ada kita avoid, kita menghindari benda itu, kan? Ataupun kita berada dalam situasi itu. Ada pro con dia. Kalau kita menghindari, ya kita tak rasa pening, tapi kita tak belajar mengurus emosi. Kalau kita berada dalam situasi itu, kita akan pening. Tapi kita belajar something. Cuma sejauh mana kita tahan ataupun tidak saja. So kalau kau tak tahan, jangan banyak-banyaklah buat dekat situasi itu. Tapi jangan langsung tak ada. Supaya kita belajar mengurus emosi tu. Bagus sangat kita ada mak mertua yang memang komen kita, mengata kita pada ipaduai. Biarkan. Tapi kita belajar cara kita kontrol emosi ketika kita dicerca oleh orang lain, kita dikata oleh orang lain. Lepas tu dalam Quran Allah sebut orang beriman ni antaranya la yakhafu laumata laim. Dia tidak risau orang yang mencerca dia. Sebab apa? Dikata, akhirnya jiwa dia kuat. Kan? Saya suka kan kalau memerhatikan kat keliling saya, orang-orang yang lembut-lembut ni. Allah kurniakan jiwa dia lembut, penampilan dia agak lembut. Orang lelaki yang berwatak lembut. Kan? Saya tengok kadang-kadang orang lelaki berwatak lembut ni, dia punya mental kuat, lebih kuat tau kadang-kadang. Ni saya cakap kadang-kadang, bukan general tau kadang-kadang. Sebab apa? Dia daripada kecil dah biasa orang kata dia. Kau ni sotong lah, kau ni apa jelly lah, apa lembut lah. Kan? Orang kata dia. Jadi sebenarnya bila orang kata dia dah biasa kena kecam sejak kecil lagi. Sebab tu dia punya mentaliti lebih kuat tau. Kadang-kadang. Orang beriman begitu. Maksudnya dia tidak takut orang yang mencerca dia. Kita kena kata mak mertua, belajar terus untuk berbuat baik. Belajar. Kan? Nanti akhirnya kita akan jadi orang yang mempunyai peribadi yang Masya Allah sangat-sangat menyenangkan orang. Kan? Ada orang akan kenang kita, Masya Allah. Kan? DJ Kak Hati, saya nak tanya satu soalan. Ya, Ustaz. Ketika satu orang meninggal. Okay? Dia ke mana? First dia akan ke mana? First ke mana dia? Okay? Ke dalam kubur lah, Ustaz. Dalam kubur kan? Okey. Bagus, memang itu ke mana lagi kalau tidak ke kubur kan? Saya ingat salah tadi, Ustaz. Lagi ke kubur. Tapi sebenarnya bermula orang meninggal, benda pertama adalah dia akan masuk dalam ingatan orang yang mengenali dia. Itu benda first. Meninggal terus masuk ke dalam ingatan, kenangan-kenangan. Kan? Sama ada baik ataupun buruk. Sebab itu kita disuruh untuk berbuat baik. Meninggal orang cakap, arwah tu memang baiklah. Sedih itu. Dia akan masuk. Dan dia akan hidup dalam ingatan orang yang pernah berada sama dia. Itu akhirnya orang akan bersedekahkan Fatihah untuk dia. Sekuat mana dia punya ingatan tu ada, selagi itulah dia akan disebut-sebut. Kan? Dia bagi hadiah Fatihah dan sebagainya. Sebab itu kan antara orang yang kekal hidup adalah orang yang buat wakaf. Kenapa? Disebut-sebut nama dia. Kan? Orang ingat dia buat baik. Banyak bukan wakaf tu semata-mata, tapi orang ingat dia tu. Akhirnya orang hadiah Fatihah, amalan ibadah tu akan mengalir kat kubur dia. Kan? Sebab itu berbuat baiklah. Sabar. Kita belajar mengurus emosi, jadi orang yang menyenangkan. Kan? 90% dalam hidup kita adalah apa yang kita bagi reaksi pada orang. Walaupun reaksi itu buruk, macam mana cara kita memberi reaksi? Tengok contoh para nabi, para sahabat. Bila dia memberi reaksi kepada orang, bukan dia memulakan, tapi ketika dia memberi reaksi ketika nabi kena dia membalas balik, macam cara dia membalas balik. Ketika nabi itu disakiti dan sebagainya, belajar cara dia nabi macam kita balas balik. Kan? Dengan cara yang lebih baik. Wallahu a'lam. Masya Allah. Betul lah Ustaz kan. Maksudnya bukanlah nak bermuka-muka Ustaz kan, tapi dia nak mengawal emosi sendiri sebenarnya. Kan? Masya Allah. Ustaz, kita sampai hujung Ustaz. Sedikit kesimpulan dan kita tutup dengan doa Ustaz. Silakan. Habib buat kat tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan. Dalam kita mengurus emosi, dia bukan saja ilmu, dia perlu latihan. Sebab itu hari ini belajar dan terus belajar. Belum tentu orang yang mengajar itu bagus kalau latihannya tidak bagus. Kan kadang-kadang orang yang mendengar dan dia banyak latihan, dia lagi bagus lagi. Kan? Sebab itu yang penting belajar. Hari ini kita dapat kongsikan dalam Pesona Zahra bagaimana membentuk emosi terutama yang bukan inborn, yang bukan lahir-lahir kita ada emosi itu.
Maknanya betul emosi sayang, emosi sumbangan, bagaimana kontrol emosi marah kita, bagaimana kita nak maksudnya membentuk emosi pengiktirafan, mudah beri pengiktirafan pada orang lain, kan? Maknanya dengan tiga step dia atau tiga cara dia. Pertama, terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang membentuk emosi kita. Kalau kita jenis keras dengan orang, ziarah rumah anak yatim, ziarah banyak-banyak rumah anak yatim, ziarah banyak-banyak orang susah. Ajak anak kita yang tidak appreciate, kan, tidak menghargai apa yang kita ada, bawa pergi tengok orang susah, tengok orang tua. Maknanya nak mainan, satu mainan saya bagi mainan dekat Syria kan, peluk itulah satu-satu mainan yang berapa tahun yang dia ada, itu saja. Anak kita berbanyak mainan-mainan yang mungkin dia tidak hargai, kan. Tengok dia pegang dan nangis mula dia mata, kan. Maksudnya punya harapan tu, dapat, ada yang pegang tu macam tak percaya. Pegang macam tu, kali dia tengok mainan tu lama, dia idam, kan, macam shock, macam orang yang ya Allah, macam orangnya aku dapat benda ni, kan. Maksudnya terlibat aktiviti-aktiviti. Yang keduanya berulang-ulang sampai kita rasa manfaat dia. Dan ketiganya doalah untuk kita bentuk benda itu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah kurniakan saya jijik hati dan sampai saja yang menonton dan mendengar pada kesempatan berbagi ini, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kekuatan, kurniakan kepada kita kekuatan mental, kekuatan hati kita, kekuatan iman, dan supaya dengan kekuatan itu kita dapat memberi manfaat kepada orang lain untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu alam. Masya-Allah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Kita hujung ni tutup dengan doa Ustaz, silakan. InsyaAllah daripada kejauhan daripada saya musafir ini, saya doakan untuk diri saya, dijika hati, siapa-siapa yang menjayakan Pesona Zahra dan juga kepada seluruh pendengar-pendengar sekalian. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kesabaran dalam hidup kami di atas segala ujian hidup kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala apa yang kami ada, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya, ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang belum mendapat kesempurnaan hidayah-Mu, berilah hidayah-Mu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepada-Mu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan bimbinglah mereka, ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah doakan saya juga di perantauan ini, dan nak ikuti perkembangan saya, ikuti IG saya Ustaz Amin, insyaAllah. InsyaAllah. Semoga Allah permudahkan segala urusan Ustaz. Selamat pergi dan kembali, insyaAllah misinya berjaya, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rancangan Pesona di Zahra itu tadi telah dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. 15 tahun setia memudah cara